Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dalam topik seterusnya dalam subjek Siti 241 ini, iaitu topik ke-11, jenis-jenis khiyar. Okey. So, khiyar itu adalah satu penyempurna keredaan dalam akad. Kan? Khiyar itu bahasa mudahnya satu pilihan. Okey. So, khiyar bermaksud satu hak yang diberi kepada pihak-pihak yang berkontrak sama ada hendak meluluskan akad yang dibuat atau tidak. Ini satu pilihan, choice untuk teruskan akad atau tak. Tujuan khiyar ini memastikan adanya kerelaan hati kedua pihak untuk menerus atau membatalkan akad. Dia juga dapat menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. Okey, dalam kalangan fuqaha, khiyar ini ada pelbagai pandangan. Contohnya dalam mazhab Hanafi kata ada 17 jenis khiyar. Dalam mazhab Syafi'i kata ada 16 jenis khiyar. Dalam mazhab Hanbali ada 8 jenis khiyar, dan dalam mazhab Maliki hanya 2 jenis khiyar. Okey. Cumanya kita akan tengok 4 khiyar utama, kan. Yang pertama khiyar syarat, yang kedua khiyar ru'yah, yang ketiga khiyar aib, dan yang keempat khiyar majlis. Okey, so yang pertama khiyar syarat. Okey, khiyar syarat maksudnya apa? Satu atau dua pihak yang berkontrak mempunyai hak sama ada meneruskan akad yang dibuat atau memfasahkannya, maksudnya nak cancel lah, jika pilihan itu disyaratkan dalam akad. Okey, contohnya dia letak syarat dengan tempoh, kan, 3 hari, kan. Kalau sebelum, maknanya lepas 3 hari dia dah confirm lah, kan. Tapi kalau sebelum 3 hari dia boleh buat keputusan untuk batalkannya, kan. Tapi itu perlu diletakkan lah dalam syarat. Okey. Tujuan khiyar syarat ini memastikan adanya kerelaan hati kedua pihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. Okey. Khiyar syarat ini dia ada tempoh. Lepas tu dia tak boleh lebih pada 3 hari, dan tempoh dia itu bermula sejurus selepas akad. Okey. So antara akad-akad yang menerima khiyar syarat ini, yang pertama akad lazim yang menerima fasakh sahaja. Yang kedua akad lazim yang tidak menerima fasakh tidak boleh khiyar, kan. Maknanya yang tak terima cancellation tak boleh khiyar. Okey. So akad harus juga tidak menerima khiyar. Okey, kesan syarat khiyar pada akad yang masih terikat dengan syarat khiyar ini dianggap sebagai akad yang tidak mengikat. Maknanya dia belum betul-betul confirm. Okey. Dan dia ada tempoh memilih, kan. Maknanya sebelum 3 hari tu kita boleh decide untuk teruskan, go on with the contract, ataupun kita nak cancel, nak fasahkan. Okey. Tapi apabila tamat tempoh, lepas 3 hari dia akan jadi satu akad yang mengikat, akad lazim. Dah tak boleh cancel lah. Okey, so ada beberapa isu lah bila mana ini berlaku, kan. Yang pertama tentang hak milik barang itu dalam tempoh khiyar, kan. Dalam 3 hari itu siapa yang mempunyai hak milik ke atas barangan itu sebenarnya, kan. Yang kedua adalah apabila berlakunya kerosakan barang dalam tempoh tu, kan. Siapa yang perlu bertanggungjawab ke atas kerosakan barang, kan. Yang memegangnya ataupun yang memilikinya, kan. Ini boleh dibincangkan nanti. Okey. So khiyar syarat ini tamat apabila pembeli terima ataupun fasah akad sewaktu dalam tempoh, ataupun boleh juga tamat tempoh tanpa respons dan tindakan. Maknanya tak cakap apa-apa, dia kira okey dah tu, kan. Bila mana kerosakan di tangan pihak yang punya hak khiyar, kan. Maknanya orang pegang tu lepas tu rosak tu bukan maknanya disebabkan kelalaian dia lah, kan. Contohnya pegang laptop, contohnya ada option 3 hari, kan. Tapi lepas tu dia baling, dia jatuhkan contohnya laptop tu rosak, kan. So dia perlu tanggung lah. Okey. So boleh jadi juga apabila pemilik hak khiyar meninggal. Tapi dalam kes ini ada perbezaan pendapat lah dalam kalangan fuqaha, sama ada turun ke waris atau tidak tentang hak khiyar itu, kan. Dan khiyar ini juga boleh tamat apabila pemegang hak khiyar menggunakan barang tersebut. Okey, seterusnya adalah khiyar ru'yah, kan. Ru'yah ni maksudnya apa? Ru'yah kita tengok, nampak. Okey, so ia adalah hak kepada salah satu pihak yang berkontrak sama ada untuk meluluskan akad atau fasakh setelah dia melihat subjek kontrak. Okey, so maksudnya dia tengok dulu, lepas dia dah tengok dia boleh decide. Okey. So
So, akad-akad yang boleh menerima khiyar ru'yah, itu apabila ru'yah itu dijadikan syarat adalah contohnya akad jual beli, akad sewaan ataupun perjanjian damai. Syarat khiyar ru'yah, dia belum melihat subjek sebelum ataupun semasa akad. Dia ada subjek tertentu dan akad itu boleh menerima fasah, kan? Dan khiyar ru'yah ni mungkin kita pakai dalam contohnya pembelian barangan online contohnya, kan? Kita beli, kita bukan nampak pun kan bentuk dia macam mana kan. Contohnya beli baju kan, memanglah ditulis kain cotton ataupun kain satin dan sebagainya. Tetapi dan dia beri ukuran contohnya kan. Tapi bila sampai tiba-tiba tak muat pula kan. Dan bila sampai macam color macam lain je kan. So kalau dinyatakan dalam kontrak dalam ada khiyar kan. Kita dah tengok, kita dah tu, kita boleh tukar balik, boleh pulang balik kan. So boleh lah. Okey. So tetapi dia ada waktu khiyar, dan tempoh khiyar dia mesti lepas tengok subjek dan tidak ada tempoh tertentu kan. Cumanya dalam kebanyakan kontrak yang berkaitan online ataupun pertukaran barang contohnya, kita dah letakkan lah kan, boleh buat keputusan dalam masa seminggu ataupun sebulan contohnya. Okey. So perkara-perkara yang menggugurkan hak memilih setelah melihat subjek, yang pertama kita rela dengan akad itu kan. Lepas tu pemilik khiyar itu telah jual, hadiah atau sewakan subjek, ataupun subjek itu sudah rosak kan. Dia try baju tu koyak pula kan contohnya. So tak boleh lah. Okey. Dan seterusnya pemilik khiyar itu meninggal dunia. Okey, seterusnya adalah khiyar aib. Aib tu maksudnya satu kecacatan lah. Okey. So khiyar aib itu adalah hak memilih untuk membatalkan akad atas sebab-sebab kecacatan pada subjek kontrak berkenaan. Okey, so hak ini boleh digunakan jika subjek kontrak ditentukan haknya dalam akad salam, dalam kontrak salam hak ini tidak boleh digunakan. Okey. So jenis aib ataupun kecacatan yang mengharuskan khiyar aib, ia mestilah kecacatan itu boleh mengurangkan nilai kan. Contohnya kalau beli kambing dicacat telinga contohnya kan, ataupun lembu tempang sikit contohnya kan. Dan kebiasaan dalam kes lain kecacatan itu biasanya tak wujud kan. Contohnya beli tayar kan, expectation kita adalah beli tayar, mestilah tayar itu full berbunga dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba tayar sampai tayar botak kan. So dia tak boleh lah. Okey. So syarat-syarat khiyar aib itu, kecacatan itu mestilah sebelum diterima oleh pembeli kan. Maknanya contoh kes tayar tadi, tayar itu memang botak sebelum kita terima kan. Kalau kita dah terima, kita dah pakai, dia botak, tak boleh buat apa lah kan. Okey. So dan lain selain itu, pembeli tidak tahu kecacatan wujud ketika akad dan tidak sedia terima kan. Ni satu perlu ada, kalau sudah berlaku disclosure contohnya kan, penjual itu telah nyatakan tayar ini kita jual murah kan. Sebab apa kita jual murah? Ini tayar terpakai, memang dah botak sikit contohnya kan. Dan pembeli tu dah tahu pasal itu kan. So dia tak boleh cakap apa ni tayar botak ni, saya tak nak terima. Tak boleh lah, sebab memang penjual dah nyatakan dari awal. Okey. So sekiranya sebelum ini ada syarat wajib tengok dulu, tak boleh khiyar kan. Maknanya pembeli dah cakap, penjual dah cakap awak kena tengok dulu kan. Kalau awak tak nak tengok juga, awak nak beli juga, awak punya pasal lah. Tak boleh macam tu. Okey. So tak boleh khiyar. Okey. So dan barang itu boleh dipulangkan kepada penjual sebaik kecacatan dikenal pasti dan tidak disyaratkan tempoh tertentu. Okey. So kesan khiyar aib pada akad tidak beri kesan pada akad. Akad yang wujud itu tetap sah. Akad boleh difasahkan oleh pihak yang rugi walaupun pihak yang satu lagi tidak setuju dengan syarat fasah itu dibuat di depannya. Okey, perkara yang menggugurkan hak khiyar aib, pembeli itu setuju dengan kecacatan ataupun kecacatan itu sesuatu yang baru ataupun berlaku pentambahan ataupun perubahan pada subjek. Sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan dan tiada siapa mahu mengalah, maka penyelesaian mestilah mengikut siapa yang cuba mengekalkan akad. Okay. So itu salah satu solusi lah. Okey. Dan yang terakhir adalah khiyar majlis. Okey. So khiyar majlis ini definisinya kedua pihak yang berakad berhak menarik balik akad walaupun akad tersebut sempurna, telah dipersetujui dan disahkan dengan syarat. Dengan syarat ia dilakukan dalam satu majlis ataupun sesi yang sama secara fizikalnya dan mereka belum berpisah.
Okey. So apabila keduanya telah berpisah, khiyar tersebut tidak dibenarkan dan akad tersebut perlu dilaksanakan. Kan? Dan definisi berpisah itu boleh dirujuk kepada uruf, kan? Bergantunglah kepada adat, kan? Apa maksud perpisahan, kan? Ada orang maksud perpisahan itu apabila dia mula masuk kereta, kan? Ataupun ada orang maksud perpisah itu apabila dia mula bergerak 3 langkah, contohnya. Dia bergantung kepada adat setempat. Okey, so kalau di pasar atau di kawasan lapang, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak berpusing ke belakang dan melangkah beberapa tapak. Contohnya ini contoh yang berlaku kepada perbuatan Ibnu Umar. Okey, so kesimpulannya khiyar ini berperanan menjaga kemaslahatan umat dalam bermuamalah. Okey, so khiyar juga dapat berperanan sebagai alat mencegah penipuan penjual. Khiyar ini adalah satu mekanisme menyempurnakan keredaan dalam transaksi dan khiyar dapat melindungi hak pengguna. Okey, so setakat itu saja dalam topik khiyar ini. Kita akan sambung dengan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.